Isu rakyat Palestin di Gaza, saringan kesihatan mental di aplikasi MySejahtera menjadi tumpuan pada sesi Dewan Rakyat hari ini. Dan untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Esrawadi Hasimi Muhammad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih rakan tugas di Bukit Jalil. Terus kita bawakan perkembangan dari sidang Dewan Rakyat hari ini. Untuk jam ini kita mahu memberikan fokus kepada beberapa tumpuan. Termasuk saya mulakan dengan perkembangan ini yang mana sebenarnya dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia hari ini, Dewan Rakyat mengenang penderitaan ratusan ribu kanak-kanak di Gaza yang masih lagi berdepan dengan konflik peperangan di semenanjung Gaza akibat serangan daripada Israel, yang mana Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dalam maklumannya memaklumkan bahawa pada masa ini seluruh dunia begitu terkesan dengan perang Palestin Israel yang semakin meruncing dan memasuki hari ke-45, yang mana dimaklumkan oleh Tan Sri Johari Abdul juga tarikh ini sebenarnya dengan Hari Kanak-Kanak Sedunia penting untuk semua pihak memperbaharui tekad melindungi hak kanak-kanak berdasarkan Konvensyen Hak Kanak-Kanak pada 1995, terutama berkaitan dengan hak kanak-kanak iaitu kelangsungan hidup, perlindungan, pembangunan serta pernyataan kanak-kanak. Kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul. Sehingga hari ini lebih 700,000 kanak-kanak di semenanjung Gaza kehilangan tempat tinggal dan lebih 4,600 orang telah kehilangan nyawa dan hampir 9,000 orang lagi cedera. Marilah kita mendoakan agar semua kanak-kanak khususnya yang berada di semenanjung Gaza diberikan perlindungan daripada sebarang bentuk kezaliman. Pada kesempatan ini, saya menjemput Ahli Yang Berhormat untuk memperingati sambutan istimewa pada hari ini, Isnin 20 November 2023. Pameran Hari Kanak-Kanak Sedunia akan diadakan di lobi utama Parlimen kita bermula jam 11 pagi, manakala sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia akan diadakan di foyer Parlimen pada jam 1 tengah hari ini juga. Yang Berhormat, marilah sama-sama kita lindungi kanak-kanak agar mereka membesar dalam keadaan yang sejahtera, selamat dan sihat. Selamat Hari Kanak-Kanak Sedunia saya ucapkan. Dan untuk jam ini juga kita mahu beri tumpuan kepada soalan tambahan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Seri Nurani Ahmad kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengenai keberhasilan MyMinda selain pelan kementerian untuk meningkatkan kesedaran kesihatan minda terutamanya daripada kanak-kanak. Ini kerana menurut Datuk Seri Nuraini berdasarkan laporan sekitar 420,000 kanak-kanak di negara ini dilaporkan mengalami kesihatan mental. Telah pun dijawab oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, yang mana setakat ini 17,300 saringan berkaitan kesihatan mental telah pun dilaksanakan setakat 15 November 2023 melalui MyMinda yang merupakan ciri baru yang terkandung dalam aplikasi MySejahtera. Dan menurut Dr. Zaliha Mustafa, daripada jumlah tersebut 23% atau 3,983 mempunyai risiko kemurungan, manakala sebanyak 15% atau 2,592 mempunyai risiko keresahan. Kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berhubung perkara itu. Individu-individu yang mempunyai risiko begini, mereka sebenarnya ada akses secara terus melalui MySejahtera MyMinda ini bahan-bahan psikopendidikan yang boleh dilihat terus, ataupun jika mereka mahu mendapatkan bantuan dari sudut kaunseling dan sebagainya, mereka boleh menghubungi talian bantuan krisis kami iaitu talian HEAL di nombor, saya sebutkan lagi sekali, 15555 1 dan 4 kali 5. Jadi berkenaan dengan perkara kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, betul itulah kita sangat bimbang dengan jumlah kes yang semakin meningkat yang berkaitan dengan kesihatan mental terhadap kanak-kanak. Dan insya-Allah kita bekerjasama dengan rapat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memastikan ada modul-modul ataupun program-program yang dilaksanakan bersama KPM untuk kita
mengatasi masalah kesihatan mental di kalangan kanak-kanak. Terima kasih. Baik, seterusnya kita mahu memberikan perkembangan kepada tumpuan soalan diberikan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoy mengenai perancangan kementerian untuk menambah jumlah pegawai imigresen dan polis yang dilengkapi dengan peralatan dan kenderaan pacuan 4 roda sebagai langkah persediaan bagi mempertingkatkan keselamatan di kawasan Kompleks Imigresen Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Lubuk Antu Sarawak, dan telah pun dijawab oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri berkaitan perkara itu, yang mana menurut Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, KDN ketika ini sedang mengkaji keperluan untuk mewujudkan penjawatan baru bagi ditempatkan di sempadan-sempadan negara bagi mengawal selia pintu-pintu masuk di seluruh negara, dan ini juga termasuk di ICQS Lubuk Antu Sarawak, yang mana menurut Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah, perkara itu susulan daripada pengumuman kerajaan yang baru-baru ini mengenai penubuhan agensi tunggal, dan cadangan untuk mewujudkan penjawatan baru itu memerlukan perbincangan lanjut daripada pemegang taruh termasuk juga Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Dan menjawab soalan asal yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Lubuk Antu itu mengenai usaha untuk KDM menambah baik bangunan ICQS termasuk di Lubuk Antu, antaranya telah pun dimaklumkan oleh beliau bahawa KDN telah memperuntukkan sejumlah 50.46 juta ringgit untuk perolehan perkhidmatan CCTV sewaan bagi tempoh 3 tahun di 83 pintu masuk antarabangsa, dan jumlah tersebut termasuk perolehan bagi Semenanjung Malaysia sebanyak 36.3 juta serta Sabah dan Sarawak meliputi ICQS Lubuk Antu sebanyak 18.3 juta ringgit. Dan kita dengarkan apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah berhubung perkara itu. Dari masa ke semasa, KDN melalui Jabatan Imigresen Malaysia sentiasa melihat perkembangan-perkembangan yang berlaku untuk keperluan pegawai. Buat masa ini, Jabatan Imigresen Malaysia telah menempatkan 12 orang pegawai di ICQS Lubuk Antu, dan bilangan tersebut adalah mencukupi untuk menguruskan 5,500 purata pergerakan keluar masuk setiap bulan. Bagi tempoh 1 Januari hingga 15 November 2023, pergerakan keluar masuk di ICQS Lubuk Antu yang direkodkan adalah seramai 62,159 orang. Kementerian Dalam Negeri sedar bahawa bilangan pegawai sedia ada perlu dipertingkatkan apabila Ibu Negara Indonesia di Nusantara mula beroperasi, dan Jabatan Imigresen Malaysia sememangnya sentiasa menjalankan kajian penjawatan bagi memastikan keperluan pegawai mencukupi dalam menjaga keselamatan pintu-pintu masuk utama negara. Jadi keperluan penjawatan di pintu masuk negara ketika ini sedang dikaji, memandangkan kerajaan baru-baru ini telah mengumumkan bahawa sebuah agensi tunggal sempadan negara, iaitu Single Border Agency, akan ditubuhkan untuk mengawal selia pintu sempadan negara melalui 141 pintu masuk negara yang telah diwartakan. Dan ini tumpuan sepanjang sidang Dewan pada pagi tadi, dan banyak lagi akan kita bawakan di Extra Awani. Saya kira untuk jam ini kita kembali saja di studio kepada rakan setugas di Bukit Jalil.